Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan mutaqabbalan warzuqna rizqan halalan katsiran wasi'an ya arhamar rahimin. Allahumma inna qad istawda'na bima 'allamtanahu fadhhu ilayna ila hajatina ilayhi wa la tunsina ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wa akrimna bi nuril ilmi wa ahsin akhlaqana bi nuril hilmi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita beriktikaf sementara menunggunya masuknya waktu solat Jumaat. Jadi saya mewakili Muslim Care akan menceritakan beberapa perkembangan di Syria dan sumbangan yang tuan-tuan pernah sampaikan kepada umat Islam di Syria telah kami sampaikan dan kita akan saksikan nanti insya-Allah gambar-gambarnya, video-videonya. Dan sebagai mukadimahnya tuan-tuan, bumi Syria ini yang kita pernah cerita dan Ustaz Lim pun mungkin pernah cerita, ia merupakan bumi para Nabi dan Rasul alaihi salatu wassalam. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Syamina, ya Allah berkatkan pada Syam kami, ya Allah berkatkan pada Syam kami. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut bumi ini ia bakal mencetuskan sesuatu yang luar biasa apabila hampir-hampirnya berlaku hari kiamat nanti. Okey, untuk tidak membuang masa lagi, kita terus kepada peta kedudukan negara Syria yang terkini tuan-tuan. Ini Syria, ibu negara Syria Damsyik, sakit malam, Homs, saya betul tak nampak pula. Okey tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ibu kota Damsyik Syria, ini bandar Homs, Hama, yang pernah berlakunya pembunuhan beramai-ramai pada tahun 1982. Sampai 40,000 umat Islam dibunuh dalam tempoh 28 hari kerana mereka dituduh menganggotai Al-Ikhwanul Muslimun di zaman pemerintahan Hafez al-Assad. 40,000 umat Islam dibunuh dalam tempoh tak sampai sebulan. Ini bandar Idlib, ini Halab atau Aleppo, Raqqa, Hasaka dan juga Deir Sepadan antara Syria dengan Turki, semua di ujung ke ujung ini telah dibebaskan sepenuhnya oleh mujahidin. Tinggal lagi sepadan dengan Iraq, masih bermasalah dengan sebab sedia maklum Iraq ini pengikutnya berpahaman Syiah, ia Syiah Imamiyah yang berkiblatkan dengan Iran, sama lebih kurang 2/5. Ya, Nuri Malik itu Syiah. Dan ini Jordan, sepadan Jordan pun susah juga kita nak masuk. Sebab tu kalau ada orang ajak saya nak hantar bantuan ke Syria melalui Jordan, saya akan tolak awal-awal lagi. Ya, sebab kerajaan Jordan ni dia tidak mengalu-alukan sangat, dan bagi dia belaran Syria ni menyusahkan dia. Jordan negara ahli sunnah tuan-tuan, tapi jenis negara penakut. Dia tak nak tanggung risiko dan sebagainya, dia tak nak pening kepala. Jadi susah kalau kita nak hantar bantuan. Kita hanya boleh bagi bantuan di kamp-kamp pelarian yang bercampur. Yang saya difahamkan di Jordan ni kamp pelariannya dah jadi macam puak-puak atau jadi ayah di kawasan, jadi macam tu. Dalam kamp-kamp ni dia ada ayahanda dia. Dan silap-silap bagi kita terbagi pada kamp Bashar al-Assad pun ada juga dalam tu. Ini Palestin, ini Lubnan. Lubnan pun tak boleh juga buat apa sebab kita maklum Lubnan ni dikuasai oleh tentera Hizbullah Lubnan yang juga berfahaman Syiah. Yang betul-betul bersimpati dengan rakyat Syria ialah Turki. Turki dia menganggap rakyat Syria ni macam tetamu, bukan macam pelarian. InsyaAllah 25 hari bulan nanti, 2024 ni, kami NGO Muslim Care sampai 7 orang bersama dengan wartawan Metro akan ke Istanbul. Istanbul atas ni lagi. Kemudian kita akan pergi ke Gaziantep. Di sini
kita akan bermuktamar convention menghimpunkan 100 NGO daripada Syria, daripada Amerika, daripada Eropah, dan Muslim Care mendapat surat rasmi mewakili Asia. Satu Asia ni tuan-tuan diwakili oleh Muslim Care. Alhamdulillah, ini kepercayaan orang pada kita, dan kita pun tak pernah harap benda macam ni, sebab kita buat kerja ni kerana Allah, bukan nak glamour, bukan nak berbilang min dzalik. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hanya kerana Allah. Jadi kami akan bermuktamar di sini selama 3 hari, dan mereka minta wakil Muslim Care memberikan kata-kata aluan dalam muktamar nanti. Dan berganti Antep, kami akan mana pula nampak. Kita akan pergi ke sini, belah sini. Di sini ada panggil Raihaniyah, wakil Muslim Care duduk dekat sini. Kemudian kami akan terus masuk ke Idlib untuk melihat keadaan di sini. Idlib ni tuan-tuan berjiran dengan Halab Aleppo yang berperang tak berhenti, dan juga berjiran dengan Lazaqiyah, merupakan kampung halaman tempat kelahiran Presiden Syria Bashar dan juga Hafiz al-Assad. Ini kampung dia ni. Jadi kami akan masuk dekat tengah-tengah ni. Harap-harap tuan-tuan doa lah supaya Allah mudahkan urusan, insya-Allah. Amin. Amin. Kalau boleh buat solat hajat dan lepas tuan Jumaat nanti, insya-Allah. Masalah aku bukan banyak sangat pun. Okey tuan-tuan. Untuk makluman tuan-tuan, Nabi SAW pernah pergi Syria 2 kali. Nabi pergi dekat sini. Okay. Di sini dipanggil Busra Asyam, tempat perniagaan. Dulu orang-orang Rom, orang-orang Arab akan berniaga dekat kawasan ni. Nabi pernah pergi kat sini 2 kali. Ketika berumur 9 tahun dengan pakciknya Abu Talib. Kemudian kali kedua Nabi pergi dengan siapa nama, Maisarah, ketika Nabi berumur 25 tahun, berniaga barangan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala. Okey, 70% bumi Syria dikuasai oleh mujahidin. Dan tentera Syria pada hari ini mesti difahamkan dah tak ada, bukan tak ada lah, ada sedikit sangat di kalangan rakyat tempatan. Kebanyakan tentera yang berperang pada hari ini yang memberikan support kepada Bashar ialah daripada Iran, ya. Dan Jeneral Iran pun baru-baru ni dalam berita Al-Arabiyah menegaskan kalau tak kerana bantuan Iran, Bashar dah lama jatuh. Memang confirm Iran main peranan membunuh ratusan ribu umat Islam di Syria. Sebab tu tuan-tuan, saya cakap benda macam ni supaya kita kena ingat, Iran tu dia, orang Terengganu kata pelawak. Pelawak ni bohong. Dia orang yang memang dia orang main peranan bantu Bashar Assad pertahankan habis-habisan. Biarlah bunuh beratus ribu, bunuh, yang penting Bashar takkan jatuh di Syria. Okey, yang kawasan berperang, Damsyik masih berperang, ya, macam bandar-bandar besar Hama, Homs, Deir Zur, Idlib, tengah-tengah bandar masih lagi berperang. Pinggiran bandar suasananya agak tenang, insya-Allah. Okey, ini Ghutah Dimash yang saya pernah cerita dekat dulu tuan-tuan. Saya pernah bawa NGO Abrar Syam yang mewakili kami dalam ni. Ini Ghutah ni Nabi sebut dalam hadis tau. Nabi kata Yaumul Malhamatil Kubra fustatul muslimin fi ardin yuqalu laha Ghutah fiha madinatun yuqalu laha Dimashq khairu manazil mu'min yawma idzin. Kalau tuan-tuan nak search dekat Google, type G-H-U-T-O-H, ya, Ghutah, G-H-U-T-O-H, tuan-tuan takkan jumpa lokasi ni kecuali dalam Syria. Nabi kata akan berlaku peperangan yang besar, akan berlaku peperangan yang besar. Peperangan yang berlaku dekat Syria pada hari ini belum besar lagi tuan-tuan. Walaupun kita tengok macam dah dahsyat dah, ratusan ribu dah mati, hancur habis bangunan-bangunan kat sana, tapi Nabi kata akan berlaku lebih besar lagi. Bila berlaku peperangan yang besar ni, Nabi kata yuqalu laha, Nabi kata yaumul malhamatil kubra fi ardin. Peperangan yang besar itu akan berlaku di sebuah tempat nama Ghutah. Nabi sebut dalam hadis Ghutah. Nabi tak pernah sampai tempat ni, tapi Nabi sebut, dan Nabi detailkan lagi di kawasan Ghutah ini. Ghutah dengan mana kebun besar, ya, kebun besar yang mengelilingi bandar Damsyik. Fiha madinatun yuqalu laha Dimashq. Nabi kata dekat dalam Ghutah itu ada sebuah bandar bernama Damsyik, sebaik-baik tempat tinggal orang mukmin ketika itu. Okey. Jadi tuan-tuan, Damsyik dikawal sepenuhnya oleh tentera Bashar. Di kawasan hitam ni semua kawasan yang kuat tentera Bashar kawal. Orang kampung keliling dikepung juga, menyebabkan makanan tak sampai di kampung-kampung. Keadaan amat teruk, ya. Dulu kalau tuan-tuan masih ingat lagi, ada 2 orang NGO Abrar Syam datang dekat sini. Masa kita buat bulan Zuhur, kita cerita kita akan buat kilang roti dekat sini, Johor Bahru. Kilang roti bawah tanah, ya tuan-tuan. Jadi beberapa minggu saya ber-WhatsApp dengan diorang.
Dia tanya bila nak datang untuk bagi lagi baki duit. Pasal kita collect itu dapat separuh, kita dah serah, dan dia dah buat videonya pun dah ada. Dia nak apa, selesaikan lagi baki tu. Dan dia kata insya-Allah bulan 4 kami datang. Masa tu kami ber-WhatsApp dalam bulan 2. Kata bulan 4 lamanya, dia kata. Lama kita bulan 4 tak sedar tuan-tuan. Tuan-tuan dapat bonus macam tu kan. Betul tak betul tuan-tuan? Nak mengaku pun tak berani, sabar je ni. Tuan-tuan, jadi dia kata tolonglah cepatkan siap kilang ni. Kami harap dapat makan, budak-budak lah dia kata terutama kan, dapat makan seminggu 3 kali pun tak apa dah dia kata. Seminggu 3 kali pun dah syukur sangat pada Allah. Hari-hari lain kan kami puasa. Dia WhatsApp anda hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Pagi Jumaat saya dapat berita dia dah gugur syahid, mati dah. Ya. Yang cakap ke anda syahid tu bukan dia lah, dia dah syahid. Kawan dia. Dia kata Nia Nazmi, kau tengok gambar dia ni yang ber-WhatsApp dengan kau dah syahid. Rupa-rupanya dia ni masa dia ber-WhatsApp dengan kami tu, dia bawa balik perang. Memang cedera parah, tapi dia tak kisah pasal kecederaan dia. Yang penting siapkan kilang roti ni nak bagi budak makan, dia kata. Jadi tuan-tuan, saya bila dapat berita kematian dia tu, kepala pun jadi serabut. Yang kita jadi macam mana lah aku nak buat. Kalau lah Syirah di sebelah rumah boleh je aku pergi hantar kan. Tapi tempat tu jauh, berasa bersalah, berasa berdosa. Jadi saya harap sangat kali ni kami pergi yang kali kedua ni, misi buat kilang roti ni kali kedua. Kami dah pergi, masuk ni yang kali keempat, hantar bantuan seluruh pada ni. Harap-harap kita dapat sempurnakan insya-Allah. Amin. Ya, cuma harga barang naik, ya, bahan-bahan mentah mahal. Nak masukkan barang-barang mesin dan sebagainya ke dalam ni amat berisiko. Ya, sebab bawah terlalu banyak. Jadi bila benda-benda ni mahal, risikonya tinggi, kos pun mahal tuan-tuan. Jadi dia kata baru-baru ni mereka memerlukan lebih kurang RM380,000 lagi nak siapkan kilang roti ni yang boleh membekalkan 200,000 keping roti sehari, ya, untuk diberikan kepada pelarian. Dan kilang tersebut kena di bawah tanah dan dirahsiakan lokasinya tuan-tuannya. Jadi saya berharap sangatlah tuan-tuan tolonglah bantu mereka. Dan Alhamdulillah musim care kita buat collection dalam tempoh sebulan ni, Alhamdulillah banyak dah kami dapat. Tapi tuan-tuan ingat hajat dalam tu teramat besar. Bawah musim care ada 2 NGO yang terpaksa kita bantu, Abrul Syab dengan wakil dasmi musim care di Badan Idlib yang saya tulis dekat peta tadi. Okey. Rasulullah sebut lagi dalam hadis yang lain, tadi Hutah akan berlaku peperangan yang besar. Saya lupa nak sebut hadis itu lagi. Nabi kata tadi, bila berlaku peperangan yang besar, sebaik-baik tempat tinggal orang mukmin ketika itu di Badar Damsyik. Dalam hadis yang lain Nabi kata, la taqumu sa'atu hatta tazila ar-rum bil a'maqi aw bidabiqi. Nabi kata kiamat tak akan berlaku sehinggalah tentera Rom akan berang di Dabiq. D-A-B-I-Q. Dalam setengah riwayat Nabi kata al-a'maq, ya, al-a'maq, sempadan antara Turki dengan Syria. Ini laut. Nabi kata kiamat tak akan berlaku sehingga berlaku peperangan yang besar di sini. Bila berlaku peperangan besar di sini, Allah Ta'ala akan menghantar tentera, bukan daripada sini, daripada sini. Sebab dalam hadis Nabi kata Allah Ta'ala akan hantar tentera minal Madinah. Dalam hadis kata minal Madinah. Jadi orang tak tahu, orang ingat Al-Madinah tu Madinatul Munawwarah. Jadi orang buat kat sini. Bawah ni Mekah, Madinah kan. Tak, Al-Madinah dimaksudkan itu jumhur ulama kata ialah Bandar Damsyik. Daripada di sinilah mujahidin akan bergerak berperang di sini tuan-tuan, ya. Jadi bumi Syria ni bukan bumi sembarangan. Saya banyak tempat saya pergi, saya cerita membantu umat Islam di Syria bukan kerja sehari dua, bukan kerja seminggu dua, bukan kerja setahun dua. Kerja ni tuan-tuan berterusan sampai turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Okey. Ni dah tak apa. Ni cerita panjang Kita pergi ke Menara Putih tadi. Tadi nak tengok pokok ada orang tak kenal Menara Putih tu. Bawa lagi. Ini tuan-tuan Nabi sebut dalam hadis, saya zilu Isa bin Maryam ala manaratil bayda syarqiyyi Dimashq. Nabi sebut akan turun Nabi Isa bin Maryam di Menara Putih yang terletak di timur Damsyik. Ada 2 pendapat ulama. Pertama, ulama kata dekat menara ni, ini sama ni dekat belah dalam Masjid Al-Umawi, dan ni di bahagian luar Masjid Al-Umawi. Dan pendapat yang kedua di sini
di luar kota Damsyik ada menara putih. Ini bukan menara masjid tau, ini menara dekat kota. Kawasan sini majoritinya penduduk Kristian. Nama tempat ni Bab-Tuma. Kebanyakan ulama antaranya Al-Imam Ibn Katsir kata inilah tempatnya Nabi Isa akan turun. Ketika sembahyang subuh, dan ketika itu Nabi Allah SWT Muhammad Imam Mahdi pun dah ada, dah keluar. Nabi Isa akan turun antara dua sayap malaikat. Disitulah dilantik Imam Mahdi dan juga Nabi Isa dibai'ah di sini. Dan mereka terus bergerak memburu Dajjal alaihi laknatullah. Berlaku perangan yang besar, lebih besar lagi, sehinggalah Dajjal dibunuh di sebuah lokasi di Babuluddin di Palestin. Dan Dajjal tuan-tuan dia keluar daripada Iran. Nabi sebut dalam hadis, yakhruju Dajjal min Asfahan yatba'uhu 70,000 minal yahud alaihim tayarisah. Nabi kata Dajjal akan keluar daripada Asfahan. Asfahan ni bukan dekat Bukit Bintang tuan-tuan, itu ada jalan Asfahan nama dia, ya. Dajjal akan keluar daripada Asfahan. Nabi tak kata Dajjal keluar ke Amerika, Nabi tak kata keluar dekat Israel, keluar dekat Rusia, keluar kat Perancis, keluar kat Jerman, Coket Road, tak. Tiba-tiba Nabi kata keluar ke Iran. Kenapa Nabi kata macam tu? Fikirlah sendiri kenapa. Ketika Dajjal keluar, Dajjal akan diiringi sebanyak 70,000 Yahudi yang memakai tayalisah. Ini selendang yang Yahudi guna ketika berperang dan ketika bersembahyang. Kalau tuan-tuan buka dekat Google, type tayalisah, T-A-Y-A, lebih kurang macam tu, tuan eja lah ya, tayalisah, akan dapat selendang warna putih, ada line-line dia dan digunakan oleh Yahudi ketika sembahyang. Okey, video. Video ni dah biasa tengok dah kot. Tuan-tuan dah biasa dah tengok video-video bunuh-bunuh ni, anda pun nak muntah tengok. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni yang masa kami hantar bantuan kali pertama bulan 5 2012 di rumah dia. Ini hospital bawah tanah. Ini kita hantar bantuan kali kedua. Ini keadaan pelarian dekat sepadan Turki. Kalau tuan-tuan tengok sepadan Turki, beza layanan kerajaan Turki dengan Jordan. Jordan dia punya pelarian Syria di Jordan teruk sangat rupa dia. Tapi dekat Turki layanannya bagus. Dia buat macam kompleks,
ada kemah yang tersusun, masjid dan sebagainya. Jadi contoh kawasan yang saya sebut tadi dekat keliling Damsyik, ia dikepung makanan tak ada. وهذه المرحلة الأخيرة. شكرا. وعدم التدخل بأحوالنا الإنسانية الكارثية. شكرا لحفظكم علينا. أبو التيم الدمشقي، مكتب جنوب دمشق الإعلامي. Yang ni yang terbaru juga bulan 1 baru ni, bulan 11, 12, 1 ya, sebab sejuk. Kita ada buat collection di sini untuk beli baju-baju sejuk untuk membantu kanak-kanak di Syria. 1,500 kanak-kanak berjaya diberikan pakaian yang lengkap, topi, baju, seluar dan kasut. Association of Syrian Children Care would like to thank Malaysian People, Muslim Care and personal associations for helping Syrian children. Ini kotak-kotak yang dipenuhi dengan baju sejuk. Ini kawasan Idlib yang kami akan datang nanti insyaAllah. Ini kasut توزيع كسوة الشتاء المقدمة من جمعية رعاية الطفل وحماية دين الثورة على أولاد الشهداء والمعتقلين والفقراء في بلد الكافرين. Dan ni yang terbaru bulan 3. Bulan 3 baru ni wakil dia datang dan kami buat collection lagi. Alhamdulillah kita bantu antaranya Mahat Hafiz Al-Iman yang dibuat dekat sempadan Turki Syria. Di samping kita beri bantuan kepada orang-orang kampung yang duduk kawasan Idlib. Ini dia punya pengetua Mahat Al-Iman atau mudir Mahat Al-Iman.
yang terletak di sepadan Bukit Syria. Nama tempatnya Raihan ni ya. Yang ni tuan-tuan wakil Muslim dia nanti kita jumpa dia. Ni Muhammad Al-Khatib. Diorang terpaksa tidur dekat luar sebab rumah ni dibom. Jadi kalau dikata bom datang senang lagi, jadi tidur kat luar. Kalau letak gambar ni ada 3 orang budak tau. 1, 2, 3 orang. Ni musim sejuk yang amat sangat. Saya tahulah pasal saya duduk kat sana dulu tuan-tuan. Ni gambar dia panggil sobia, pemanas yang digunakan dalam rumah ketika musim sejuk. Jadi diorang ni benda tu pun tak ada, minyak pun tak ada. Diorang lukis gambar ni dekat dinding tuan-tuan, membayangkan konon-konon benda tu ada. Bagaimana nak menghilangkan kesejukan. Dia terpaksa guna imajinasi, konon-konon pemanasnya ada pada tak ada benda pun. Itu keadaan budak di Syria. Millions of Syrian children have lost their homes. Camps and communities they're living in. No place like home. No place anyone should call home. الشهر الأسود قتلنا ذهبنا أشهر إحنا لأننا قاعدين هون أشهر من هنا. Budak ni cerita tentera Bashar masuk sembelih orang kampung, mak bapak dia. Satus'alun maknanya kamu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kamu lakukan kepada umat Islam di Syria. Setiap air mata yang mengalir, setiap darah yang mengalir, adakah kita hanya berdiam diri? Kita akan